Bismillahirrahmanirrahim. طيب إن شاء الله اليوم سندرس أهل السنة والجماعة من كتاب المدرسي صفحة 4. Tajuk hari ini Ahli Sunnah wal Jamaah min bab At-Tauhid Ad-Darsul Awal. Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, selalu kita dengar Ahli Sunnah wal Jamaah. Ma ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah? Apa pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah? الذين يسيرون على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإسلام والإيمان والإحسان. Ahlussunnah wal Jamaah ialah ahli ataupun kelompok golongan yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat daripada Islam, iman dan ihsan. Itu yang dimaksudkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Nash'atu Madaris Ahli Sunnah wal Jamaah, pembentukan ataupun kemunculan pemikiran ataupun kumpulan. Madaris tu kita boleh sebut sebagai pemikiran ataupun kumpulan lah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. في عهد المتوكل عندما أبعد المعتزلة وقرب خصومهم من علماء المسلمين وذلك نتيجة من عدم ثقة الرأي العام بالمعتزلة. Pada era pemerintahan Al-Mutawakkil, ni nama Al-Mutawakkil nama khalifah lah. Indama ab'ad al-Mu'tazilah, ketika mereka sudah mula menyingkirkan Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah tu pemikiran juga, pemikiran ideologi Islam yang agak tersasar daripada pemikiran sebenar Islam. Pada sebelum tu pemikiran Al-Mu'tazilah ni tersebar luas, dan ketika era pemerintahan Al-Mutawakkil, ketika tu pemikiran Al-Mu'tazilah sudah berjaya disingkirkan. Wa qaraba khusumuhum min ulama'il muslimin. Maksudnya berlakulah penentangan oleh umat Islam lah terhadap pemikiran Al-Mu'tazilah ni, dan akhirnya membentuk kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay? Kesan ulama-ulama Islam pada ketika itu menolak pemikiran Al-Mu'tazilah. Okay, nanti untuk tajuk kedua kita akan belajar untuk Mu'tazilah pula, apa tu Mu'tazilah kan. Okay, kesannya para ulama dah tidak percaya ataupun ada musiqatur ra'i. Maksudnya tidak lagi meletakkan keyakinan terhadap cara bentuk pemikiran, ideologi pemikiran Al-Mu'tazilah, dan akhirnya muncullah pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah sehingga kini. Seterusnya imam ataupun siapakah imam besar dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ni, ataupun pengasas lah untuk senang kita sebut. Ada dua imam besar muktabar yang disebut dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ni adalah, yang pertama Abul Hasan Al-Ash'ari, dan yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah juga terpecah kepada dua kelompok pemikiran yang besar yang diketuai ataupun dipelopori oleh pemikiran Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi. Kedua-dua ni diterima di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah sebab? Okey, tengok dalam apakah sebab munculnya pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah. Bada'at, yang pertama bada'at asy-syubhat allati katabaha al-Mu'tazilah zamanan tawilan tadhharu fil bi'atil islamiyah. Kerana timbul syubhah ni keraguan, ragu-ragu, kesamaran dalam pemikiran Mu'tazilah sejak sekian lama. Okay, sebelum tu tersebar luas cara pemikiran ataupun ideologi Mu'tazilah dalam pemikiran Islam, umat Islam pada ketika itu, ketika sebelum munculnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay. Kedua, faqayyadallahu lid-difa' 'anil Islam. Sebab apa? Allah nak menetapkan, Allah nak lindung cara ataupun ideologi Islam yang sebenar, yang asal. Maksudnya tidak ada campur dengan ideologi yang salah seperti Mu'tazilah. Itulah Allah tetapkan dengan dua orang ni, dengan Allah beri ilham kepada dua imam tadi yang kita sebut untuk memurnikan semula ideologi ataupun pemikiran Islam yang sebenar, yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah, yang betul-betul mengikut Nabi SAW dan para sahabat. Okay. Al-Mawqif ataupun pendirian ataupun metodologi pendirian yang digunakan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dari sudut akidah lah, qad salaku tariqan wasatan jami'an bainan naqli wal aqli. Cara ataupun pengambilan hujah dari Ahli Sunnah wal Jamaah ni adalah wasatan jami'an,
penilaian di antara bainal nakli wal akli. Di antara nakli tu apa? Dalil lah daripada Al-Quran dan hadis, dan akal. Kedua-dua ni ditimbang tara seimbang. Itu cara ataupun ideologi ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau Mu'tazilah dia lebih kepada akli kan, kepada akal. Mengangkat akal lebih tinggi daripada wahyu, sehingga lebih tinggi daripada wahyu. Ketika mana wahyu ada turun wahyu ataupun ada sesuatu ayat Al-Quran ataupun hadis, mereka lebih menilai menggunakan akal pemikiran semata-mata. Dan itu yang ditolak, sehingga muncullah pemikiran ahli sunnah wal jamaah yang mengambil kira dan menimbang tara di antara akli dan nakli. Nakli Al-Quran, dalil, hadis, Al-Quran, pandangan ulama, dan akli. Kedua-duanya ditimbang tara dengan seimbang. Okey, itu pendirian ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, qidamul Quran Al-Karim. Maksudnya Al-Quran bersifat qidam. Maksudnya sedia ada. Al-Quran ini bukanlah baru. Walaupun Al-Quran kita tengok dengan tulisan Al-Quran, tulisan bahasa Arab yang baru dengan helaian kertas ataupun baru saja diturunkan kepada Nabi SAW, tetapi hakikatnya dia telah sedia ada. Sebab Al-Quran mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah, daripada Allah. Allah bersifat qidam, sedia ada, maka kalamnya pun ataupun Al-Quran Karim bersifat qidam. Summa khamisan, yang kelima, la yajibu 'ala Allah syai'. Tidak ada kewajipan bagi Allah Subhanahu wa taala ke atas sesuatu. Maksudnya tidak wajib bagi Allah untuk sesuatu. Untuk ni ke, untuk ada ni ke, untuk buat ni ke, tak ada. Sebab Allah ada hak dia sendiri, maka tidak ada yang wajib bagi dia. Seterusnya, Allahu yuridul khair wa yuhibbuhu wa yuridus syar wa la yardahu. Allah, yang keenam, Allah menghendaki suatu kebaikan dan menyukainya, dan Allah juga menghendaki suatu keburukan dan tidak menyukainya. Maksudnya kalau Allah menghendaki sesuatu tu berlaku, maka itulah yang berlaku. Yang ketujuh, Allah khaliqu af'al ibad al-ikhtiyariyah. Allah menciptakan perbuatan ibad hamba kita ini sebagai ikhtiyariyah, pilihan. Perbuatan kita, tindakan kita, tindak tanduk kita, amalan kita, itu semua adalah pilihan daripada kita sendiri. Sebab Allah tentukan ikhtiyariyah. Bukan semua ni Allah yang, walaupun hakikatnya Allah jua yang menentukan, mentakdirkan, mengizinkan sesuatu berlaku, tetapi ia adalah ikhtiyariyah, pilihan daripada makhluk ataupun ibad, hamba itu sendiri. Yang ke-8, thubut soal al-qabr. Iktiraf ataupun menerima soalan kubur dan azab dan nikmat-nikmat di dalam kubur. Dalam mengikut ahli sunnah wal jamaah ataupun kita meyakini bahawa di kubur nanti akan ada soalan kubur serta ada nikmat dan azab di kubur. Dan ke-9, asy-syafa'atu li ahli al-kabair. Kita juga meyakini bahawa syafaat untuk ahli al-kabair, orang-orang ahli al-kabair, bermakna orang-orang berdosa besar, orang yang melakukan dosa-dosa besar, tetapi dia masih lagi mukmin, masih lagi beriman kepada Allah, maka ada syafaat. Kalau Allah mentakdirkan, Allah mengizinkan untuk diberi syafaat kepadanya, maka walau sebesar mana pun dosa dia, akan ada syafaat buat dia. Tapi kita tak tahulah adakah kita layak ke tak. Jadi sentiasalah melakukan kebaikan. Dan yang terakhir sekali, yang ke-10, wujudul jannah wan nar wa khuludahuma. Wujud ataupun kita percaya dan yakin bahawa adanya syurga, jannah, dan ada juga an-nar, iaitu neraka. Dan kedua-dua syurga dan neraka ini sifatnya adalah kekal, khulud, kekal. Okey. Dan kita nanti akan berada di syurga dan neraka lah, antara syurga atau neraka. Mudah-mudahan kita Allah terima untuk masuk dan menetap tinggal di syurga Allah Subhanahu wa taala.